Kita teruskan hari ini surah Al-Baqarah ya, mulai ayat 233 ya. Surah Al-Baqarah mulai ayat 233. Dah jumpa dah? Ya. Nah, ayat ni panjang ya, ayat 233 ni. Kalau dah sedia boleh kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, dan ibu-ibu, yurdi'na, mereka menyusukan. Ini banyak perubahan antara fi'il ya, muzakkar dan muannas ya. Contohnya yurdi'na, mereka menyusukan ya. Ini jamak bagi ya, fi'il mudhari' muannas, perempuan ya. Yurdi'na, tanda jamaknya nun tu. Kalau muzakkar yurdi'una, ni lelaki menyusukan tak? Yurdi'una ya. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan yurdi'na. Itu bezanya ya, muzakkar dan muannas. Auladahunna, akan anak-anak mereka. Sambil-sambil itu kita sebut-sebut sikit ya. Hunna muannas, kalau muzakkar hum. Macam tu ya. Tukar hum. Auladahum, contohnya ya. Ni hunna. Wa haulaini, 2 tahun. Kalau satu haulun. Kadang ada bahasa-bahasa kita sebut ya, buat haul kan. Setahun namanya tu. Haul tu setahun ya. Kamila ini 2 yang sempurna. Daripada perkataan kamil. Kalau siapa nama kamil maknanya apa? Sempurna. Kalau perempuan kamilah, sempurna ya. Ini kamila ini 2 yang sempurna. Liman, bagi orang yang aroda, telah berkendak ia, an, bahawa, yutimma, ia sempurnakan, ar-radha'ah, akan susuan, wa'ala, dan atas, mauludilahu. Tak ada mauludilahu bapa. Panjang, makna sikit je ya. Mauludilahu maknanya apa? Bapa. Mana datang mauludilahu bapa? Maulud yang dilahirkan, lahu kepunyaannya ya. Itu makna bapa. Ibu lahirkan, bin bapa. Ya, yang punya siapa? Bapa. Itu mauludilahu
Ini tu makna bapa kat sini, bapa. Ya. Yang dilahirkan kepunyaannya, mana bapa. Rizquhunna, rezeki mereka. Kalau muzakkar, rizquhum, rizquhum. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. La tukallafu, tidak ia diberatkan, nafsun, akan satu diri, illa, melainkan wus'aha, kemampuannya. Kemampuannya atau kesanggupannya, ya, boleh. La tudarra, tidak boleh ia dibahayakan. Tidak boleh ia dibahayakan. Walidatun, seorang ibu, biwaladiha, dengan anaknya. Kalau paham tu walad, walad itu walad anak, walid, walidah ibu, ya. Walid bapa, walid bapa, walidah ibu, walad anak, ya. Wala, dan tidak, mauludun lahu, bapa, terjemah bapa, dan tidak bapa, biwaladihi, dengan anaknya. Wa'alal waris, dan atas waris, mislu zalika, seumpama itu. Fa'in, maka jika aroda, telah berkendak, aroda ada alif, telah berkendak ia berdua. Ada alif tu, tanda berdua. Fisalan, cerai susu. An, dari, tarodin, sama-sama redha. Min huma, daripada keduanya. Watasawurin, dan bermesyuarat. Fala junaha, maka tidak kesalahan. Alaihima, atas keduanya. Wa'in, dan jika aradtum, telah berkendak kamu. Antastardi'u, bahawa kamu minta susukan. Auladakum, akan anak-anak kamu.
Fala junaha, maka tidak kesalahan. Alaikum, atas kamu. Iza, apabila salamtum, telah kamu beri upah. Telah kamu beri upah. Ma, apa yang ataitum, telah kamu berikan. Telah kamu datangkan, ya. Telah kamu datangkan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annallaha, bahwasanya Allah, bima, dengan apa yang tak maluna, kamu kerjakan. Basir, amat melihat. Okey, sekarang baca balik, baca balik catatan tu. Wal walidatu, daripada wal walidatu tadi, dan ibu-ibu ya. Baik, sebelum kita tafsirkan ayat ini, ya, ada baiknya kita tengok hafalan dulu, huruf-huruf, ya. Hafalan huruf-huruf tu, ya. Nanti dalam last minute masa tak mengizinkan, dah tak hafal, ya. Baik, ya. Pertama huruf apa? Jazam, ya. Sebut sama-sama. Lam lamma, alam alamma, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Lagi sekali, ya. Dengar dulu. Lam lamma alam alamma, ikut. Lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Nombor 2, ya, huruf jazam dan syarat. In maman, mahma izma,
Ayun mata. Ayana aina anna. Haisuma kaifama. Nombor 3 huruf syarat. Iza lau. Laula lauma. Kullama lamma amma. Nombor 4 huruf jar. Min ila an ala. Fi balam. Rubba kafwauta. Muz munzu hatta. Nombor 6 huruf ataf. Waw fa summa. Au am imma. Bala lakin hatta. Nombor 6 huruf nasab. Ya an lan izan kai. Lam kai lam juhud. Hatta au fa waw. Nombor 7 huruf nasab yang lain. Likai la likai. Li'an li'alla alla. Nombor 8 kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Ma dama ma zala adha. Nomor 9 inna dan saudara-saudaranya. Inna anna. Lakinna ka'anna. Laita la'alla. Ulang yang last. Ya, itu huruf-huruf ya yang mustahak dihafal Sebab sedikit masa lagi kita akan belajar nahu belajar nahu secara buku lah jadi huruf-huruf ni kalau dah hafal tu sedap lah belajar Kalau kertas hafalan tu dah rusak, boleh minta balik ya. Kalau tak hafal, kertas dah rusak, boleh minta lagi. Boleh minta balik ya. Baik, kita teruskan dengan pelajaran Al-Quran tadi. Ayat 233 ya, surah Al-Baqarah. Baik, saya masuk mula. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Dan ibu-ibu mereka menyusukan akan anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna. Ya, kisah ini ia adalah daripada bab penceraian yang kita belajar sebelum ini. Ya, artinya suami isteri sudah berpisah. Masalah sekarang ni anak masih menyusu. Ya, jadi ya, kewajipan si ibu tadi, ya, dia boleh menyusukan anak tadi sampai 2 tahun sempurna. Haulaini kamilaini. Adakah ia wajib bagi si ibu ini menyusukan anak ni mesti sampai 2 tahun? Liman arada ayyutimar radha'ah. Bagi orang yang telah berkendak ia bahawa ia sempurnakan akan susuan. Mana bagi si ibu yang mahu meneruskan, ia menyusukan anak tu sampai 2 tahun ya. Seandainya ibu tadi ia ada tugas nak cari nafkah ya, sebab dia dah berdikari, tak ada suami lagi ya, maka dia tak sanggup lagi untuk menyusukan si anak ini ya. Dia sudah berpisah ya, jadi bagaimana dengan anak ini ya, si ibu dah tak sanggup lagi untuk meneruskan memberi susu ya, dia nak cari nafkah ya. Jadi wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas bapa ya, rezeki mereka dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Maksudnya, kalau si ibu menyusukan anak ya, si bapa ni yang sudah berpisah ni, maknanya si bapa anak ni dia kena bagi rezeki ibu. Maknanya dia kena memberikan ya nafkah berupa makanan dan pakaian kepada si ibunya ya.
kerana si ibunya tadi menyusukan anak. Itu dia punya tanggungjawab dia, ya. Ini kisah dah berpisah nih. Ini dah berpisah. Wala tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak ia diberatkan akan satu diri melainkan kemampuannya. Ini tak boleh ditekankan, bergantung kepada kemampuan si bapa atau pendapatan si bapa tadi. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh ia dibahayakan seorang ibu dengan anaknya, wala mauludul lahu biwaladi, dan tidak bapa dengan anaknya. Apa maksudnya? Si bapa membebankan anak itu kepada si ibu, ya, tanpa memberi nafkah. Ini zalim, ya, satu kezaliman. Ya, bila berpisah, ya, maka si anak-anak ini tertanggung kepada si ibu dan si bapa tanpa tanggungjawab. Ini adalah satu kesalahan besar di sisi Allah Ta'ala, ya, akan dipertanggungjawabkan. Ya, begitu juga seandainya si anak-anak ini, ya, dipelihara oleh ibu yang berada, ya, kemudian si bapa pula ingin nak melihat anak-anak ini, tak dibagi, ya. Ini juga adalah satu kesalahan, ya, maknanya hubungan dalam Islam si ibu dengan si bapa itu tidak ada ikatan pernikahan, tapi dia masih ada hubungan, ya, dengan anak. Sehingga dalam Islam ni, anak ni menganggap mak bapaknya tak bercerai, ya. Hubungan elok anak dengan mak dengan ayah elok, ya, seolah macam tak berpisah. Macam tu dalam Islam, ya. Tapi sukarlah dapat macam tu, ya. Kalau si ibu yang jaga, habis dikurung dengan ibu, ya, diletak racun. Racun apa? Racun fikiran. Si bapa jahat. Kalau dengan bapa pula, diracun si ibu tu jahat, ya. Jadi si anak ni ditanamkan sifat kebencian, ya. Ini salah lah macam tu, ya. Dalam Islam tu masih ada hubungan lagi sebab anak tadi, ya. Hubungan tadi kerana anak. Sebab itu tidak boleh dibahayakan antara ibu dan dengan anak dan bapa dengan anak. Walal waris, dan atas waris mislu zalik, seumpama itu. Mana si waris juga jangan mengambil peranan untuk meracuni fikiran anak-anak supaya membenci. Kalau waris itu di pihak si ibu, ya, meracuni anak-anak ini bencikan si bapa. Begitu sebaliknya, ya, maksudnya jangan diperbuat demikian. Kalau dalam hukum Islam ikut dalam hadis tu, ya, anak-anak ni siapa yang perlu jaga, maka, ya, si hakim akan tanya kepada si anak tadi mau ikut siapa. Ya, kalau dia kata ikut ibu, maka ibu yang patut jaga. Ya, kalau ikut ayah, maka ayah yang patut jaga. Ditanya si anak tu, dia mau ikut siapa, ya. Baik. Fa'in arada fisalan, maka jika telah berkendak ia berdua cerai susu, antarodin, dari sama-sama reda, minhuma, daripada keduanya, wa tasyawurin, dan bermesyuarat, fala junaha alaihima, maka tiada kesalahan atas keduanya. Patutnya si ibu tadi memberi susu berapa tahun? 2 tahun. Tapi si ibu ni, dia dah tak sanggup nak menyusukan anaknya sebab dia nak bekerja, ya. Maka, ya, si ibu ni pun, dia telefonlah, ya, bapa anak ni, ya, bermesyuarat, ya, bagi tahu dengan si bapa anak ni atau bekas suaminya, ya. Jadi bagi tahu dia, ya, man, aku dah tak sanggup lagi nak bela anak engkau ni. Oh, man je dulu abang, ya. Dah cerai man je, panggil man je. Dah tak ada abang. Dah tak ada abang lagi dah. Ya? Kalau bercerai, kalau si ibu tu Hindu, bapak dia Islam, macam mana? Kalau bercerai, kan, dia kahwin di Hindu kan. Ya, mana anak tu dapat diselamatkan untuk jadi Islam lah. Itu, ya, diselamatkan. Mesti diselamatkan masuk Islam. Ya. Itu pun belum tentulah, belum tentu dapat, ya. Tapi kalau boleh diselamatkan lah supaya jadi Islam.
Jadi macam itulah maknanya si ibu ni dia bagi tahu dengan mak atau bekas suaminya. Oman, aku dah tak sanggup lagi nak bela anak kau ni. Aku nak kerja dah. Jadi anak ni macam mana ni? Ya. Jadi berbincang, itu namanya apa? Mesyuarat. Ya. Kemudian wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika telah berkehendak kamu bahawa kamu minta susukan akan anak-anak kamu, fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu, iza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila telah kamu beri upah apa yang telah kamu datangkan dengan cara yang baik. Maksudnya si anak ni masukkan dalam nursery contohnya, ya, maka ya di situ ada pengasuh, kan? Jadi pengasuh ni, ya, bayaran tadi si bapa kena tanggung lah. Sebab si ibu dah tak sanggup lagi nak menyusukan, maka diletak tempat pengasuhan anak. Ya. Maka kita kenalah bagi upah kepada pengasuh yang menyusukan anak tadi, yang mengasuh anak tadi. Itu ceritanya dalam Islam macam tu lah. Ya. Itu dikatakan di sini, ya, kena bermusyawarah. Berbezalah kalau misal kata si ibu tu memang orang berada, tidak perlu lagi kepada, ya, bekas suaminya. Itu lain hal pula, ya. Tak perlu nak berhubung dengan hal ini, dia boleh sanggup, ya, bela, ya, dan boleh sanggup tanggung, ya. Ini seandainya, ya, sama-sama dalam keadaan yang susah, ya. Jadi hukumnya macam tu. Mana si suami tidak boleh berlepas diri, ya, untuk menanggung sara hidup anak. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annallahu bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Mana tidak ada satu tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Allah bersifat basir, amat melihat, ya. Ini cerita dia, ya. Baik, sedikit tata bahasanya dalam ayat yang kita baca ni. Tengok huruf-huruf yang perlu kita sebut, ya. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutima. Ayyutima tu an tu. An di sini huruf apa? Nasab. Ya, huruf nasab. Cuba sebut huruf nasab. An, lan, izan, kai, lam, kai, lam, juhud, hatta, au, fa, waw. Wa alal mauludi lahu, ala tu huruf jar, ya. Ala huruf apa? Jar. Cuba sebut. Min ila, an ala, fi balam, ruba kaf wauta, muz mundu hatta. Cuba tengok dalam ayat ni juga sebelah bawah, ya. Fa'in aroda, bawah ni. Fa'in aroda fisolan. Fa'in aroda fisolan. Jumpa tak? In. Jumpa? Dekat nak akhir lah. Fa'in aroda fisolan antarodin. Cuba tengok ayat tu. Fa'in aroda fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin. Cari. Cuba. Okey, in. In di situ adalah huruf jazam dan syarat. Cuba sebutkan huruf jazam syarat nombor 2. In maman, ma izma, ayun mata, ayana aina anna, hai suma kaifama. Nak hafal ikut rangkap yang saya bagi itu, baru boleh hafal, itu rangkapan dia. Okey, ingat tak, bila ada huruf jazam dan syarat, dia ada jawab. Ada jawab. Agak-agak mana jawab in di sini? Fala junaha alaihima. Tu. Jumpa tak? Itu jawapannya. Maka tiada kesalahan atas keduanya, ya. Depannya wa in aradtum. Cuba. Wa in aradtum. In lagi. Huruf apa namanya? Jazam dan syarat. Cuba sebut. Nak dengar?
Mana jawab dia? Cuba cari pula jawapannya. Sama juga, fala junaha alaikum. Ada jawapan dia tu. Fala junaha alaikum. Ya. Antastardiu. Ya. Antastardiu antu huruf nasab. Ya. Apa dia huruf nasab? Anlan izan kai. Lagi lam kai lam juhud hatta au fawaw. Ya. Iza salamtum. Iza ni huruf syarat. Iza. Jarang kita sebut huruf syarat. Nombor apa tu? Nombor 3, huruf syarat. Nombor 3. Okey. Iza lau la lauma kullama lama amma. Lagi sekali. Tu jarang kita sebut, ya. Nombor 3 tu. Baik, yang akhir sekali ayat ni, annallaha. Anna. Ini nombor 9 ni. Inna dan saudara-saudaranya. Inna anna. Lagi. Tu ya. Inna anna lakinna ka anna laita la'alla. Mana yang dah hafal jangan tengok kertas tu lagi, ya. Nanti manja, ya. Yang dah hafal, yang tak hafal tak apa, ya. Yang dah hafal jangan biasakan tengok, ya. Nanti manja sangat. Ni langsung tak hafal, ya. Baik, ya, kita sambung lagi ayat 234. Buat terjemahan. Wallazina, dan orang-orang yang yutawaffauna, mereka diwafatkan, minkum, ya, di antara kamu, wayazaruna, dan mereka meninggalkan azwajan, akan istri-istri, yatarabbasna, mereka menunggu, bi'amfusihinna, terhadap diri-diri mereka, arba'ata ashur wa ashra. Arba'ata ashra tu 4 bulan, wa ashra, dan 10 hari. Hari dah mereka ni. Faiza, maka apabila balagna, telah sampai mereka, ajalahunna, akan tempoh mereka. Ajal dah ajal tadi, ya. Ini tempoh. Fala junaha, maka tiada kesalahan, alaikum, atas kamu, fima, pada apa yang fa'alna, telah memperbuat mereka, fi anfusihina, pada diri-diri mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wallah, dan Allah, bima, dengan apa yang tak maluna, kamu kerjakan, khabir, amat mengetahui perkhabaran.
Baik ya, ulang semula. Dan orang-orang yang dan mereka meninggalkan akal isteri-isteri, mereka menunggu terhadap diri mereka 4 bulan dan 10 hari. Maka apabila telah sampai mereka akan tempoh mereka, maka tiada kesalahan atas kamu pada apa yang telah memperbuat mereka pada diri mereka dengan cara yang baik, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan akan mengetahui perkara. Ya. Baik, saya mak semula. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mereka diwafatkan di antara kamu. Wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan akan istri-istri. Siapa yang meninggal ni? Suami meninggal. Dia meninggalkan istri-istri. Ya tarabbasna, mereka menunggu bi anfusina, terhadap diri-diri mereka, arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya. Apa nama 4 bulan 10 hari tu? Itu iddah kematian suami. Iddah kematian suami tak sama dengan iddah cerai rujuk atau cerai talak raj'i, ya, yang boleh rujuk tu, bukan, ya. Dia ada beza, ya. Jadi bila kematian suami, si bekas isteri tadi atau si isteri tadi, dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari campur berkabung. Ya, berkabung. Tahu berkabung? Maknanya si isteri tadi, ya, yang kematian suami, dia tidak boleh bersolek-solek. Tidak boleh bersolek-solek selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari tak boleh bersolek-solek atau bercelak-celak. Tak boleh. Ya. Begitu juga pakaiannya juga tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang mengilat. Ya. Yang mengilat. Mengilat tu mana menarik pandangan lah. Ya. Selama 4 bulan 10 hari itu. Itu beza antara iddah talak raj'i biasa dengan talak kematian, ya, talak kematian, cerai mati, bahasa kita cerai mati, ya. Itu, ya. Selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari. So itu kadang kita kena nasihatkan dengan, ya, anak-anak, ya, muda kita, ya, terkadang yang mereka kematian suami, ya, baru seminggu mati suami, ya, dia dah hebat dah, ya. Jadi tak boleh, ya, sebenarnya, ya. Itu memang undang-undang. Dalam hadis kita akan baca, ya, itulah berkabung. Ya, Nabi sendiri pun melarang satu anak perempuan muda yang kematian suami. Masa itu mata dia dah bengkak. Ya, mak dia kata, tanya dengan Rasul, boleh tak aku letakkan celak, ya, kat matanya? Kata Rasul, tak boleh, ya. Sehingga 4 bulan 10 hari. Berdosa. Berdosa. Ya. Itu iddah bagi perempuan. Kalau lelaki macam mana pula? Tak ada 4 bulan kan? Kalau tak ada 4 bulan, berapa hari? Tak ada hari. Oh, tak ada hari, ya. Untunglah lelaki, ya. Ya. Lelaki tak ada iddah, ya. Ya. Jadi lelaki tak ada iddah ni, ya. Tapi perempuan ada iddah. Itu makna ini ketentuan Allah, bukan kita nak menyalahkan Allah. Ya, kalau seandainya lelaki pun ada iddah pun, ya, wajib juga kena lakukan. Tapi kerana tak ada, ya. Ya. Jadi selama 4 bulan 11 hari ini tidak boleh berkahwin, ya, tidak boleh bertunang, ya. Selama 4 bulan 10 hari ini. Ini kena fahamlah, ya. Booking. Booking pun tak boleh. Ada section bawah ni nanti kita jumpa. Ya. Ada section dia ni. Ya.
Ya. Dia masuk section 235. Baik ya, tengok dia punya tata bahasa dia. Perhatikan ayat faiza balagna, ayat atau baris kedua. Faiza balagna iza. Huruf apa? Syarat ya. Huruf syarat. Iza lau lagi. Laula lama kullama lama amma. Nombor 3 tu. Yang baru-baru ikut tu kalau nak menghafal ikut rangkapan tu yang biasa disebut ya. Iza lau lagi. Laula lauma kullama lama amma. Baik, huruf syarat ni juga sebenarnya ada jawab. Agak-agak mana jawapan dia? Fala junaha alaikum fa iza balagna ajalahunna. Tu. Fala junaha alaikum. Maka tiada kesalahan atas kamu. Okey, saya teruskan ya. Faiza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai mereka akan tempoh mereka, tempoh ni makna tempoh iddah tu, maka tiada kesalahan atas kamu fima fa'alna, pada apa yang telah memperbuat mereka fi anfusina, pada diri-diri mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya bila dah sampai tempoh iddah tadi, dia nak keluar ya, nak keluar ya, nak jumpa saudara ke ataupun nak ziarah dan sebagainya ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang patutlah ya, tidak ada kesalahan atas kamu. Agak-agak atas kamu ni siapa? Isteri. Alaikum, kum tu lelaki. Kum tu lelaki, alaikum, tiada kesalahan, la junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu. Itu lelaki ya? Tiada kesalahan atas kamu, maknanya si isteri tadi dia pergi keluar lepas habis tempoh tadi ya, keluar dengan cara yang patut, tidak, maka tiada kesalahan atas kamu. Siapa kamu? Cakap bukan perempuan, ni lelaki ya. Suami dah mati. Ya. Laki lain, ada pula laki lain pula ya. Calon baru ya. Bukan, di sini waris ya. Jadi pihak waris tu pandang dia keluar dah habis tempoh, dia nak ke sana sini untuk urusan tak apa, yang dianggap elok, sopan, ma'ruf, itu maknanya. Kalau dia bekerja kan? Boleh lah kalau bekerja ya, tapi kena jaga kesopanan tu lah. Kalau dia tak dapat cuti, kalau cuti dia kena jaga kesopanan yang dikatakan iddah tu ya. Kalau dia pergi haji Ustaz, suami dia sakit, lepas tu semuanya dah lengkap untuk pergi haji, tinggal berangkat saja. Suami meninggal. Okey. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Dia kalau dah pergi, dia terus pergilah. Kalau ada izin. Kalau ada izin, mana si suami dah izinkan. Kalau seandainya dia tahu berita itu, dia pun kena beriddah lah. Dalam dia haji itu dia kena beriddah lah. Bila dia dengar berita ya. Iddah dan berkabung ya. Itu kena faham tu. Iddah dan berkabung. Sebab kematian ni ada dua tu, iddah dan berkabung. Dan seseorang tu dia boleh berkabung, seorang perempuan dia boleh berkabung ya, untuk orang lain ya, untuk orang lain ya, tak boleh lebih daripada 3 hari. Contohnya dia berkabung kematian ibunya, ayahnya dan sebagainya, atau saudaranya, dia boleh berkabung selama 3 hari saja. Ia tidak boleh lebih ya. Kecuali suaminya 4 bulan 10 hari ya.
dari dalil hadis ke? Ya, dalam dalil hadis ya. Mana dalam kitab Sahihain ini, dalam kitab Bukhari Muslim diterangkan ya, dikatakan ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku katanya ya ditinggalkan mati suaminya hingga matanya bengkak. Apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya? Rasul menjawab tidak. Ya, setiap pertanyaan beliau ya jawab tidak, 2 kali atau 3 kali. Dicakap pun tidak. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Dulu orang jahiliyah dia punya berkabung dia 1 tahun. Ya, dia berkabung 1 tahun tak boleh keluar rumah. Orang jahiliyah lah. Ya. Dan diterangkan oleh Nabi lagi, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berkabung atas seorang yang meninggal dunia melebihi ya fauqa salas, yang melebihi 3 hari ya, kecuali ya ala zaujin, atas suaminya arba'ata asyri wa asyra, iaitu 4 bulan 10 hari untuk suaminya ya. Kalau untuk orang lain tak boleh lebih daripada 3 hari. 1 hari boleh, 2 hari boleh ya, tak boleh lebih 3 hari. Ya. Sistem Islam cakap ni tak adil lah. Tak apa, nanti dia tanggung jawab depan Tuhan. Dia jawab depan Tuhan. Jawablah nanti ya. Ya. Kan dikatakan Quran la raiba fihi, kan? Tidak ada keraguan dalamnya. Ya. Satu ayat saja kita tak percaya, kufur. Kan? Satu ayat saja. Jadi kita tak boleh kita tak percaya. Apa dalam Quran tu kita kena percaya. Ya, bermakna ya kesalahan bukan kita, Quran betul, kita yang salah. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat 235 pula ya. Wala junaha, dan tiada kesalahan alaikum, atas kamu, fima, pada apa yang mana tadi? Fima, pada apa yang aradtum, telah kamu kemukakan ya, bihi, dengannya, min, daripada khidbati, meminang an-nisa, perempuan-perempuan, atau aknantum, telah kamu sembunyikan, fi anfusikum, dalam diri-diri kamu, alimallah, alimah, telah mengetahui oleh Allah, annakum, bahwasanya kamu, satazkuruna, bakal kamu sebut akan mereka, walakin, dan tetapi, la tuwa'iduhunna, jangan kamu janjikan, jangan kamu janjikan kepada mereka, sirra, secara rahsia, illa, melainkan, antakulu, bahawa kamu berkata,
Qaulan ma'rufah, akan perkataan yang baik. Wala ta'zimu, dan jangan kamu putuskan. Dalam braket berazam. Uqdatan nikah, ikatan nikah. Hatta, sehingga. Ya belugha, ia sampai. Al-kitabu, tulisanlah. Tulisan ajalahu, tempohnya. Ajal bukan ajal. Daripada ajal lah, dah sampai tempoh ajal lah. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, ia mengetahui, ma, apa yang, fi anfusikum, dalam diri kamu. Fahzaru, elok terjemah di sini fahzaruhu ni, maka waspadalah olehmu akannya. Bukan takut. Terjemahkan dia, maka waspadalah olehmu akannya. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwasanya Allah, ghafurun, amat, bukan maha, amat pengampun, halim, lagi amat penyantun. Baik, panjang-panjang ayat surah ni ya, surah Baqarah ni. Baik, ulang balik ya. Dan tiada kesalahan daripada pinangan perbuatan atau kamu sembunyikan dalam diri kamu. Telah mengetahui oleh Allah bahwasanya kamu apakah kamu sesuatu adalah mereka, dan tetapi jangan kamu janjikan kepada mereka secara rahsia, melainkan bahawa kamu berkata akan perkataan yang baik. Dan jangan kamu putuskan ikatan nikah sehingga ia sampai tulisan tempohnya. Katakanlah olehmu bahwasanya Allah, ia mengetahui apa yang dalam diri kamu, maka waspadalah olehmu akannya, dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah amat pengampun dan amat penyayang. Ya. Ayat ini adalah kaitan dengan ayat sebelumnya atau ayat 234, berkaitan dengan ya, mereka yang kematian suami ya. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa, dan tiada kesalahan atas kamu pada apa yang telah kamu kemukakan dengannya daripada pinangan perempuan-perempuan. Au aknantum, atau telah kamu sembunyikan, pada fi anfusikum, pada atau dalam diri-diri kamu. Sembunyikan dalam diri kamu, mana dalam hatilah ya. Maknanya tidak ada salahnya ya, kalau seandainya sudah habis tempoh
iddah tadi kamu nak kemukakan pinangan tidak ada kesalahan, ataupun kamu nak atau disembunyikan saja dalam hati, dirahsiakan dalam hati. Alimallahu annakum, telah mengetahui oleh Allah, annakum, bahawasanya kamu satazkurunahunna, bakal kamu sebut akan mereka, ya. Maknanya, ya, mengikut ayat ini, ya, mana setelah kematian suami adalah masa iddah 4 bulan 10 hari. Di situ tidak ada pinangan, ya, dan tidak ada janji pinangan, ya, kat situ. Ya, maknanya memang diharamkanlah, tak boleh. No booking. No booking. Booking pun tak boleh. Ya. Jadi Allah mengetahui bahawasanya bakal kamu sebut mereka atau sebut-sebut mereka. Ya, kesian si Minah tu. Ya, dah mati suaminya, tanggung anak 8 orang lagi, ya. Mana di situ dikatakan kamu sebut, kamu ingat, macam tu, ya. Walakin la tu'iduhunna sirra, dan tetapi jangan kamu janjikan akan mereka secara rahsia. Tengok, di sini dikatakan fi'il nahi. Fi'il nahi ini maknanya larangan, keras, tak boleh. Jangan berjanji rahsia. Ya. Janji rahsia ini sama ada dengan sebutan ataupun dengan SMS atau WhatsApp. Oh, dia orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu, ya. Macam ni lah Minah, kalau dah habis dah kita kahwin je lah, ya. Engkau nak kat aku, macam tu. Itu janji apa namanya? Rahsia. Rahsia, tak boleh. Ya, cakap-cakap macam tu tak boleh. Ya, walaupun dengan tulisan. Hukum dia haram, ya. Yang boleh illa antakulu qaulam ma'rufah, melainkan bahawa kamu berkata perkataan yang ma'ruf, yang baik. Mengikut perkataan yang baik, yang ma'ruf ni, perkataan yang baik ini dikatakan sebagai bahasa-bahasa kias boleh. Bahasa-bahasa kias bukan menunjukkan nak kahwin. Ya, kalau menunjukkan yang nak kahwin betul, itu salah. Ya, itu janji bahasa-bahasa kias boleh, ya. Bahasa kita banyak bahasa kias boleh sebut, ya. Ya. Cakap dengan perempuan tu, ya, patah tumbuh hilang berganti. Fahamlah tu bahasa kias kan. Ya. Hilang kabus nampaklah ia, ya. Tak. Dibenarkan. Ya. Ya, ataupun bahasa-bahasa lain lah yang boleh, ya, dikiaskan, ya. Jadi bahasa-bahasa yang direct, nampak macam nak berkahwin dengan dia, itu salah, ya. Memang salah, ya. Jadi boleh gunakan bahasa-bahasa kias-kias boleh, ya. Macam mana Ji, bahasa kias lain apa? Tak tahu. Saya tak ada fikiran. Ya. Jadi macam itulah, ya. Baik, ya, perkataan-perkataan atau bahasa-bahasa kias, ya, itu adalah dibenarkan, ya, tapi tidak dibenarkan berjanji rahsia dalam masa iddah, tak boleh, ya. Wala ta'zimu, kedatan nikah, dan jangan kamu berazam, ya, ikatan nikah dalam masa iddah tu, ya, buat satu ikatan nikah. Berazam atau nak memutuskan nak nikah dengan dia, ya, itu memang haram hukumnya. Hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga ia sampai tulisan tempohnya. Tulisan tempohnya itu apa maksudnya? Iddah, ya, iddah, ya, ada. Itu dikatakan sebagai tulisan tempohnya, tempo iddah. Bila dah sampai iddah baru boleh berkahwin. Baik, sekarang persoalannya, seorang perempuan tadi dah habis 4 bulan 10 hari, ya, kemudian masuk 5 bulan contohnya, ya, dia pun berkahwin, ya, ada jodoh, dia berkahwin, contohlah, ya. Berkahwin. Agak-agak apa kata masyarakat?
Maksud lah. Seorang perempuan tadi baru 5 bulan kematian suami dia. Dia pun berkahwin. Apa kata masyarakat orang kita? Ya. Alhamdulillah. Tak ada disebut alhamdulillah. Kubur masih apa? Merah lagi. Kan? Ya, masyarakat kita, ya. Kubur masih merah lagi sampai hati dia. Kan? Bahasa-bahasa masyarakat kita macam itulah, sampai hati dia kahwin lagi. Ya. Kubur suami masih apa? Merah, tak sabar lagi. Yang suami Ustaz, ini lagi ada, boleh kahwin lagi satu, boleh. Tu belum sampai lagi, kejap lagi. Yang ni belum selesai. Ya. Jadi ya. Sekarang ni soalnya dalam segi syarak dengan dalam segi adat, ya, mana kita nak menangkan? Kalau kita yang dah belajar ni lah, dalam segi syarak boleh tak? Boleh. Yang tak boleh, adat tu menampakkan tak baik, kan? Kubur masih merah. Tapi dalam segi syarak dah boleh, dah halal. Jadi kita jadi orang yang menyokong menghalalkan. Macam tu. Ya, jangan jadi orang yang menguatkan adat. Ya. Dalam segi adatnya macam tu, mana dipandang keji, tapi segi syaraknya boleh, ya. Macam Nabi, ia menikahi anak angkat masa itu. Kecoh, ya. Negeri Arab tu kecoh kerana Nabi menikahi anak angkat. Sebab pada adat jahiliyah, anak angkat tu anak sendiri, ya. Jadi Nabi menikahi anak angkat tadi atas perintah Allah Ta'ala untuk memecahkan adat jahiliyah. Adat jahiliyah. Jadi berarti, ya, dalam Islam anak angkat tu bukan anak sendiri, ya. Sebab itu Nabi nikahi anak angkat. Itu dalam segi adatnya, adat jahiliyah tadi buruk, tapi dalam segi agama Islam diperbolehkan. Jadi kita kena menangkan lah yang syarak, jangan menangkan adat, ya. Itu maksud di sini, ya. Mandi dalam syarak diperbolehkan, ya. Yang lelaki pula baru 3 hari kematian isteri, dah berkahwin, apa jadi? Hidup mati. Merah lagi kubur isteri, kan? Macam itulah bahasanya. Tapi boleh tak dalam segi syarak? Boleh. Jadi itulah ceritanya, ya. Ya. Dia tak ada merah, dia kata kubur belum tumbuh, Ustaz. Rumput belum tumbuh lagi. Jadi orang dia tak macam Ustaz. Ya. Itulah, ya. Cacak bunga belum hidup lagi, ya. Itu dalam segi adatnya, ya. Sebab itu kadang ada adat, ya. Kalau ikutkan Negeri Sembilan punya adat bersendikan hukum, ya. Hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Cantiklah tu, ya. Bahasa tu cantiklah, tapi pelaksanaan wallahu alam, ya. Dalam segi adatnya tu, ya, kata-kata tu cantiklah. Adat bersendikan apa? Hukum. Hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kan cantik, ya. Tapi sebenarnya kalau dibalikkan kepada adat Islam, ya, memanglah baik. Tapi kalau dilibatkan dengan adat, ya, kemasyarakatan, kebanyakan dimenangkan adat kemasyarakatan daripada adat Islam, itu salah. Tapi kalau kita balikkan kepada adat Islam, contohnya seorang anak tadi, ya, dia dihukum rejam, contoh, wajib dihukum rejam, sedangkan bapaknya sebagai hakim, contoh, kan. Jadi sekarang nak menangkan anak ke nak menangkan hukum? Nak menangkan hukum. Jadi itu dikatakan di situ anak tadi dihukum. Itu dikatakan adat bersendikan apa? Syarak. Syarak bersendikan kita belum. Itu baru betul lah.
Cara macam tu kalau dilibatkan kepada Islam, ya. Baik, sambung lagi. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah ya'lamu, Ia mengetahui ma fi anfusikum, apa yang di dalam diri-diri kamu. Dalam diri kamu tu dalam hati kamu. Fahzaruhu, maka waspadalah olehmu akannya. Maksudnya nak mengingatkan kepada mereka yang nak mengahwini, ya, janda tadi, ya, atau balu tadi, ya, nak mengahwini balu tadi, kena berjaga-jaga. Waspada tu makna berwaspada kerana masih dalam apa? Iddah, tidak boleh, ya. Padahal nak janji rahsia pun tidak dibenarkan, ya. Apalagi terus booking, ya, ya, langsung tak boleh, ya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah amat pengampun lagi amat penyantun. Pengampun kepada yang bertaubat. Penyantun ni mana sifat Allah yang penyantun, mana tidak segera menurunkan azab. Kalau kalau sifat manusia ta'ajalah, tergesa-gesa. Sifat Allah tak ada ta'ajalah, tak ada tergesa-gesa, ya. Terkadang orang tu melanggar batas-batas Allah pun, dia tak diseksa pun oleh Allah, ya. Jadi Allah tidak menurunkan azab tu secara, ya, tergesa-gesa, ya. Dulu umat-umat Nabi-Nabi dahulu pun sampai 3 hari. Yang paling cepat tu 3 hari lah diturunkan azab. Macam zaman Nabi Soleh, ya. Disembelih unta tu, tunggulah 3 hari. 3 hari baru turun azab kepada kaum Nabi Soleh, ya. Kadang, ya, lambatnya pun 2 minggu saja, ya, atau 1 minggu turun azab. Jadi Allah tidak turunkan begitu tergesa-gesa, ya. Ini sifat halim Allah Ta'ala, penyantun Allah Ta'ala. Ada satu lagi sifat Allah Ta'ala, latif. Latif tu amat apa? Lembut. Lembut, seni, ya. Kelembutan atau sifat Allah yang maha lembut ni tak dapat dijangka oleh akal kita. Macam mana Nabi Yusuf, keluarga Nabi Yakub, ya, anak-anaknya bermacam-macam perangai, ya. Dan Nabi Yusuf pun hilang dah 10 tahun, hilang, ya. Tapi akhirnya, ya, sifat Allah yang maha latif ini mempertemukan balik, mempersatukan anak Nabi Yakub alaihissalam bersatu balik, ya. Dan, ya, semua jadi orang-orang yang baik belaka pada akhirnya. Itu sifat latif Allah Ta'ala, kita tak dapat jangkau, ya. Sebab itu kalau perkara-perkara sulit, ya, kita nak hadapi sukar, ya, nak diputuskan oleh fikiran kita, ya, susah nak ditempuh, ya, banyakkanlah wirid, ya, bacaan ya latif, ya latif, ya latif, ya. Lepas solat tu perbanyakkan berwirid dengan sifat Allah yang apa? Maha lembut tu, ya latif, ya latif. InsyaAllah, ya, perkara itu akan dapat selesaikan, ya. Baik, ya, nampaknya sampai situ dulu, ya. Akan datang kita sambung lagi ayat seterusnya. Kalau boleh kerja sampai ayat 142, ya. 142, 242. 242. Sampai la'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Apa makna la'allakum? Mudah-mudahan kamu ta'qilun, kamu mengerti. Kamu mengerti, sampai situ. Baik, kita sudahi dengan doa. Sama-sama baca doa. Doa dalam majlis ilmu ni mustajab, ya. Kita kena baca sama-sama. Perkataan Sayyidina Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyidina Muhammad, apa beza? Ya. Kalau tak ada huruf jar, bunyinya Sayyidu. Sayyidu. Kalau ada huruf jar tu min Sayyidi, macam itulah. Sayyidah tu biasa untuk, ya,
ada jadi maf'ul ke kalau dalam nahwu lah. Tapi kalau kita buat dalam ayat itu dia baca saidu salah lah. Salah lah. Ya. Saya dalam tahiyat tak baca saidu. Saya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, tak ada saidu. Tak ada said kat situ. Ya. Ya. Sebab asal tahiyat memang tak ada said pun. Said itu kemudian ditambah. Ya. Asal tahiyat memang tak ada. Ya. Baik, baca sama-sama doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.